Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pastinya ini berita yang Anda tunggu-tunggu tentang Daim Zainuddin, bekas Menteri Keuangan Malaysia pada era Mahathir Mohamad. Saudara-saudara sekalian, kalau kemarin kita digemparkan dengan disitanya kompleks Ilham yang mana telah dikatakan adalah milik kepada Daim Zainuddin. Hari ini kita juga dikejutkan dengan satu lagi pendedahan daripada Azam Baki sendiri, Ketua Pengarah SPRM. Saudara-saudara sekalian, menurut beliau ini sebab Daim disiasat, iaitu dakwaan rasuah pengubahan wang haram. Wow! Bukan calang-calang, bukan kepalang siasatan yang dilakukan terhadap Daim Zainuddin ini yang melibatkan dakwaan rasuah dan pengubahan wang haram. Namun yang mengejutkan kita ialah berapakah jumlah rasuah dan berapakah pengubahan wang haram yang dinyatakan ini. Bagaimanapun, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki enggan memberi perincian kes tersebut. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Azam Baki mengesahkan Daim Zainuddin sedang disiasat kerana dipercayai terlibat rasuah dan pengubahan wang haram susulan sitaan sebuah bangunan baru-baru ini. Menurut The Star, Azam bagaimanapun enggan mengulas lanjut perincian kes siasatan terhadap bekas Menteri Keuangan itu. Azam Baki juga dilaporkan turut memberi jaminan tindakan agensi berkenaan tidak akan menjejaskan operasi dan urusan di bangunan tersebut. Apabila kami menyiasat dakwaan rasuah dan salah guna kuasa dan melibatkan harta tak ahli, kami dibenarkan di bawah Akta SPRM menghantar permohonan sitaan kepada Timbalan Pendakwa Raya, kata beliau. Itulah apa yang berlaku. Kami menggunakan kuasa diperuntukkan kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk mengarahkan pejabat tanah meletakkan caveat terhadap tanah berkenaan, katanya. Azam Baki berkata, proses sama telah dilakukan SPRM sejak sekian lama ketika proses siasatan dilakukan atau dilaksanakan sambil menekankan sitaan terhadap Menara Ilham bukan satu-satunya kes. The Star yang juga memetik sumber sebagai berkata, beberapa aset milik Daim dan keluarganya juga mungkin disita SPRM. Susulan dipercayai kegagalannya menjelaskan sumber dana bagi pembelian hartanah. Ini lebih banyak sitaan ada kemungkinan. Jika ada keperluan untuk aset disita, pegawai penyiasat akan meneruskan permohonan sitaan, kata sumber itu. Pada Rabu dilaporkan SPRM menyita Menara Ilham mengikut Seksyen 38 dalam kurungan 1 Akta SPRM yang membenarkan sitaan harta tak ahli. Sumber memberitahu FMT berkata sitaan dibuat sementara menunggu siasatan yang tidak didedahkan. Perdana Menteri Anwar Ibrahim sebelum ini menafikan ada muslihat di sebalik sitaan bangunan tersebut, sambil menyatakan ia bukti agensi anti rasuah itu akan menyiasat sesiapa sahaja tanpa mengira latar belakang dan kedudukan. Itulah sebabnya ada beberapa netizen dalam ruangan komen mengatakan bahawa adakah dengan menyita Menara Ilham ini dan adakah dengan perbuatan tindakan SPRM seperti ini yang dikatakan oleh Anwar Ibrahim bahawa agensi anti rasuah itu akan menyiasat siapa saja tanpa mengira latar belakang dan kedudukan. Netizen bertanya, adakah Tun Mahathir Mohamad bakal akan disiasat juga? Kerana kata mereka, Tun Mahathir Mohamad pun sebelum ini ada isu bersama dengan ada isu yang tertentu. Kalau masih ingat lagi, Mahathir telah pun menyaman Anwar Ibrahim. Dan selain daripada itu, kalau anda juga masih ingat, Tun Daim Zainuddin adalah rakan baik kepada Tun Mahathir Mohamad dan juga Menteri Keuangan beliau semasa jadi Perdana Menteri. Jadi itu sebabnya netizen cuba memikirkan, kata mereka, adakah Tun Mahathir pun akan disiasat juga? Terpulanglah pada anda, sila tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi, bye-bye.
Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dipetik daripada mykmu.net dengan tajuk PAS Jadikan Islam Alas Kaki. Anggota Majelis Kerja Tertinggi MKT UMNO Puan Zarkasi membidas PAS yang didakwanya cuba melemahkan kerajaan perpaduan dengan memecah belahkan parti-parti yang menganggotainya. Sebagai contoh, katanya, apa sahaja kenyataan pemimpin atau ahli DAP yang kontroversi akan dieksploitasi. UMNO benteng jaga kepentingan Melayu, Islam dan Raja-Raja Melayu dalam kerajaan perpaduan hari ini, kata Puan. UMNO tidak jadikan agama tunggangan macam PAS, kata beliau dalam hantaran di Facebook hari ini. Walaupun tidak menyebut secara langsung, Puan dipercayai merujuk kepada cadangan pengerusi DAP wilayah Persekutuan Tan Kok Wei Ahad lalu supaya pilihan raya Majlis Tempatan diperkenalkan semula dengan Kuala Lumpur sebagai medan ujian pertama. Cadangan itu ditolak golongan konservatif dalam UMNO PAS dan Bersatu yang berhujah pilihan raya kerajaan tempatan akan mengakibatkan ketegangan kaum kerana penguasaan DAP dalam pemilihan tersebut. Kebimbangan seperti itu turut dimainkan oleh Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man yang mengulangi dakwaan bahawa pilihan raya Majlis Tempatan akan menghakis kuasa politik Melayu. Mengulas lanjut, Puan juga menyelar Ketua Pemuda PAS Afnan Hamimin bahawa UMNO adalah alas kaki DAP dalam isu berkenaan. UMNO tidak akan setuju jika tidak sesuai dengan dasar UMNO. Sebab itu ada hikmahnya UMNO berada dalam kerajaan perpaduan, kata Puan Zarkasi. Tuduhan bahawa UMNO alas kaki DAP adalah percubaan untuk memanaskan hubungan DAP dan UMNO, katanya. Afnan yang juga ahli Parlimen Alor-Setar sebelum ini mendakwa perkara itu selepas mengambil kira beberapa kenyataan pemimpin DAP berhubung persempadanan semula kawasan pilihan raya, bukan Melayu dilantik Perdana Menteri dan cadangan memperkenalkan semula pilihan raya kerajaan tempatan. Mengulas lanjut, Puan juga membidas dakwaan Afnan yang mengatakan DAP sudah naik tocang. Sedangkan katanya PAS sebenarnya yang naik tocang apabila menang banyak kerusi berbanding UMNO dan Bersatu. PAS semakin ganas keluar fatwa politik yang memecah. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu keputusan, ini satu yang menggemparkan daripada SPRM. Akhirnya hari ini SPRM menyita Menara Ilham. Wah, ini cerita panas yang Anda harus dengar dari awal sampai akhir dan pasti melibatkan orang yang kaya di Malaysia. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menyita Menara Ilham, sebuah bangunan komersial bernilai tinggi yang terletak di ibu negara menurut laporan media. Bangunan pencakar langit itu dimiliki bekas Menteri Keuangan Daim Zainuddin dan yang juga teman rapat bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad. Channel News Asia CNN memetik sumber yang rapat dengan Daim sebagai berkata, tindakan menyita itu dilakukan hari ini. Sumber berkata tindakan itu dibuat selepas tokoh korporat itu enggan mematuhi arahan SPRM untuk mengisytiharkan pegangan keuangan miliknya dan keluarganya. Menurut CNN, tindakan itu sebahagian daripada siasatan anti penggubahan wang haram yang bermula pada Mei lalu berkaitan transaksi korporat bernilai 2.3 bilion pada November 1997. Urus niaga itu melibatkan Renong Berhad dan United Engineers Malaysia Berhad UEM. Bagaimanapun, CNN melaporkan Daim enggan mengulas mengenai perkara itu. Rakan rapat Daim juga dilaporkan berkata, hartawan itu menerima arahan daripada SPRM pada penghujung Mei untuk mengisytiharkan pegangan keuangannya dan aset ahli keluarganya. Namun, Daim menolak permintaan tersebut dan sebaliknya menegaskan semasa disoal oleh SPRM bahawa dia tidak ada kena-mengena dengan perjanjian Renong UEM. Daim menegaskan perjanjian korporat yang menyaksikan UEM memperoleh 33% kepentingan dalam Renong
adalah semata-mata transaksi korporat antara syarikat yang ditadbir oleh pengurusan, lembaga pengarah dan pemegang saham masing-masing. Daim, 81 tahun, juga dipercayai meminta lanjutan tempoh untuk memberikan butiran mengenai pegangan keuangannya. Dia juga meminta SPRM mendedahkan sebab di sebalik petisyen pengisytiharan harta berkenan, termasuk dakwaan dia disiasat kerana melakukan kesalahan. Bagaimanapun, pada awal Disember, sumber dilaporkan berkata Daim dimaklumkan oleh SPRM bahawa tiada lagi lanjutan masa akan diberikan. Berikutan siasatan pada Mei itu, SPRM memaklumkan Suruhanjaya itu sedang menyiasat dokumen penyelewengan dana awam bernilai lebih RM2.3 bilion. Pada Jun lalu, agensi anti rasuah itu memaklumkan telah membekukan lebih 39 juta ringgit dalam akaun bank, termasuk milik bekas Menteri Kanan yang tidak didedahkan, 2 ahli perniagaan bergelar Tan Sri dan ahli keluarga mereka. Daim pernah berkhidmat sebagai Menteri Kewangan sebanyak 2 kali. Semasa kali pertama Mahathir memegang jawatan sebagai Perdana Menteri pada 1981 hingga 2003. Dia juga pernah berkhidmat sebagai pengerusi Majlis Penasihat Kerajaan ketika Mahathir menjadi Perdana Menteri sekali lagi pada tahun 2018. Prejudis dalam ruangan komen Malaysia kini memberikan komen, diam-diam ubi berisi. McGregor pula kata, Perdana Menteri keempat Mahathir ada Daim bersama Barisan Nasional. Perdana Menteri ketujuh Mahathir ada Daim lagi masa Pakatan Harapan pula. Betul-betul baru faham erti karma. Come on, Perdana Menteri yang ke-10, kasih ajar mereka kau-kau, kata McGregor 5. Malhusi kata, mari kita lihat siapa yang kena. Dulu-dulu semuanya hanya ikan bilis yang kena. Kali ini memang betul ikan jerung raksasa yang kena. Baru siasat je, belum lagi didakwa. Mari kita lihat dan ulang kembali Mega Holding punya cerita. Cantik dan menarik, kata Malhusi. Terima kasih katanya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda tentang isu kali ini. Tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tahniah diucapkan kepada Anwar Ibrahim, hari ini diisytiharkan sebagai Perdana Menteri paling berani bertindak. Anda tahu Anwar Ibrahim adalah antara Perdana Menteri yang paling berani bertindak yang setahu saya pernah jadi Perdana Menteri di Malaysia. Lainlah kalau Perdana Menteri yang lain. Lain-lain itu mereka bertemu dengan media pun takut, nak buat live pun takut, asik-asik buat bagi perutusan di PDF, bagi buat perutusan rakaman, tapi bila berjumpa, bila berhadapan dengan media, dia tak berani. Kenapa? Tak tahulah. Tapi lain pula dengan Anwar Ibrahim yang kini telah pun diisytiharkan sebagai Perdana Menteri paling berani bertindak. Apa cerita? Adakah Anwar Ibrahim lebih hebat daripada Mahathir? Terpulang pada anda. Rakyat puji Anwar Ibrahim sekat kapal Israel. Ini yang menyebabkan Anwar Ibrahim diisytiharkan sebagai Perdana Menteri paling berani bertindak. Kerajaan Malaysia buat pertama kalinya mengambil langkah paling tegas apabila tidak lagi membenarkan syarikat perkapalan yang berpengkalan di Israel iaitu ZIM daripada berlabuh di mana-mana pelabuhan di negara ini. Perdana Menteri berkata, kerajaan memutuskan untuk tidak lagi menerima kapal yang menggunakan bendera Israel berlabuh di negara ini, selain larangan kepada mana-mana kapal yang dalam perjalanan menuju ke Israel daripada memuatkan kargo di pelabuhan Malaysia. Seperti dijangka, keputusan kerajaan itu mengundang tanda tanya. Berikutan ramai tidak mengetahui bahawa kapal Israel telah dibenarkan berlabuh di Malaysia sejak 2002 lagi di bawah pentadbiran Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tun dalam ulasan ringkasnya semalam mempertahankan keputusan pada 2002 kerana ketika itu Malaysia masih menaruh harapan kepada usaha damai antara Palestin dan Israel.
Sementara itu, Facebook Datuk Seri Anwar Ibrahim terus dihujani komen positif rakyat Malaysia yang menyokong penuh usaha beliau dalam menunjukkan ketegasan terhadap Israel. Tahniah Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim. Negara kita, keputusan kita. Tiada negara lain yang boleh campur urusan negara kita, tulis Muhammad Syafiq Yassin. Bergabunglah dengan Indonesia bukan setakat halang dari belabu, kawal Selat Melaka dan halang terus dari lalu terus macam Yamen buat. Kapal menuju ke Israel semua kena pakai jalan jauh, cadang Tony G. Dino Syam mula menulis, keputusan kerajaan itu satu tindakan berani dari seorang yang tidak pernah takut dilanyak dan dipenjara. Dan bertahun-tahun kontena ZIM ini dalam Malaysia. Baru ni Perdana Menteri ke-10 tegas dengan keputusannya. Tahniah, ini salah satu syarikat yang terang-terang milik Israel. Hairan mengapa sekian lama tak ada yang suarakan isu ini. Terima kasih Perdana Menteri 10, komen Amanda Le. Sementara itu, Wan Abdul Aziz meninggalkan komen mengatakan, jika Perikatan Nasional PN masih mentadbir Malaysia, pesawat Israel bukan sahaja boleh melalui ruang udara negara, bahkan mungkin dibenar melalui atas Putrajaya. Terbaik Perdana Menteri, bayangkan kalau Perikatan Nasional tebuk atap, pesawat Israel bukan saya dapat masuk ruang udara negara kita, bahkan siap boleh lalu atas Putrajaya lagi, tulisnya. Untuk rekod, pada Mei 2021, Malaysia yang ketika itu ditadbir Perikatan Nasional membenarkan pesawat dengan nombor pendaftaran milik syarikat Israel melalui ruang udara negara, sedangkan Malaysia tidak mempunyai hubungan diplomasi dengan Israel. Mahathir sendiri pada waktu itu mengecam kerajaan dengan menganggap Perikatan Nasional gagal mengambil kira pandangan umum rakyat terhadap Israel. Bagi Arif Kadir Al-Khatami, dia berpendapat Perdana Menteri ke-10 lebih berani berbanding Perikatan Nasional pada ketika mereka mempunyai duta khas ke Timur Tengah. Berani, kata beliau. Zaman PN PAS dulu kita ada duta khas Timur Tengah. Kapal Yahudi masih boleh mendarat dengan gembira. Sekarang zaman Perdana Menteri ke-10, kapal Israel dihalang, komennya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.